Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, suasana Imlek kita masih bisa mendahulukan Tuhan di dalam ibadah kita. 我们感谢上帝，在要迎接春节的这个时期，我们还是可以优先上帝的。 Ya, masa-masa Imlek ini masa-masa yang paling sibuk. 在这个迎接春节的时期，是最繁忙的时期。 Ya, tetapi kita boleh merendahkan hati, mendahulukan Tuhan di sesuatu hal yang indah. 但是我们可以谦卑自己，把上帝放在首位，那是何等美好的一 Ya, 件 Bapak 事。 Ibu Saudara, kita akan merenungkan sebuah tema bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. 今天我们要思想一个主题，就是在基督的样式中成长。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami butuh firman Tuhan yang menolong kami, menopang kami, membimbing kami, dan menuntun setiap kehidupan kami. Pimpin berkati kedua hamba-Mu yang sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan taburkan, memberkati setiap kami. Sehingga setiap kami yang hadir di dalam ibadah pada sore hari ini, tidak ada satupun yang pulang secara sia-sia. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur, berdoa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15. 我们来翻开我们的圣经，记载在约翰福音13章12到15节。 Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15. 约翰福音13章12到15节。 Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." 约翰福音13章12到15节，耶稣洗完了他们的脚，就穿上了衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。” Ada seorang anak kelas 1 SD. 有一名1年级的小学 Dia 生， mengikuti lomba menyanyi di sekolahnya. 他在学校参加了一项唱歌的比赛， Ia tampil dengan penuh percaya diri 他充满信心的去表演了， dan akhirnya mendapat juara 1 di sekolahnya. 最终呢，在学校他获得了第1名。 Ya, pulang ke rumah dia bangga menyampaikan kepada mamanya. 回到家呢，他很自信的把这件事告诉给他的母亲， Dan memberitahu kepada mamanya, 他自豪的对母亲说 "Ma, aku terpilih mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan nyanyi antar kabupaten." 妈妈，我被选中代表我们的学校参加全县的唱歌比赛。 Lalu gurunya menasihati anak ini. 然后老师就劝这位小朋友， Kalau mau menang lomba nyanyi antar kabupaten, 如果你想要在这个全县中比赛中得到奖项呢， kamu harus lebih rajin lagi berlatih menyanyi. 你就必须更努力的练习。 Tetapi anak ini berpikir, 但是这个孩子想， aku sudah juara 1 di sekolah. 我已经在学校得到了， Berarti aku sudah cukup pintar bernyanyi. 这表示我已经很擅长唱歌了。 Pemikiran inilah yang membuat dia lengah dan tidak latih sungguh-sungguh untuk bernyanyi. 这种想法导致他没有认真的去练习唱歌。 Singkat cerita, ketika perlombaan nyanyi antar kabupaten dilaksanakan, 长话短说呢，当这个比赛被举行的时候， anak ini tidak mendapat juara sama sekali.
这个孩子完全没有得到任何的奖项， Dia pulang ke rumah sambil menangis. 他一边哭泣着，一边回到家。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， murid-murid Tuhan Yesus 耶稣的门徒 sudah 3,5 tahun bersama dengan guru mereka. 已经有3年半之久与耶稣同在， Mendengar banyak pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. 他们已经听到了很多主耶稣的教导， Melihat langsung mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh guru mereka. 也亲眼目睹了他们老师实行的许许多多的神迹， Bahkan mereka sendiri pun diberikan kuasa mengusir setan. 甚至他们自己也被赋予赶鬼的能力。 Namun pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, 但是在耶稣被钉十字架的前一天， Tuhan Yesus tidak lagi memberikan pengajaran secara teori kepada mereka. 主耶稣并没有给他们任何一复杂的理论作为教导， Melainkan pengajaran yang bersifat praktis kepada mereka. 但是教导他们一些实际的东西。 Namun pengajaran ini sangat penting bagi kelanjutan pelayanan mereka. 但是对于他们来说，对于他们日后的侍奉来说是很重要的。 Tuhan Yesus membungkukkan diri dan membasuh kaki murid-muridnya. 主耶稣降卑自己，为他的门徒们洗脚， Serta mengharapkan murid-muridnya melakukan seperti apa yang dia lakukan. 他也希望他的门徒们也可以行一样的事。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， inti sari pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini adalah 今天下午上帝话语的核心是 bertumbuh serupa Kristus bukan diukur dari seberapa tinggi posisi kita di dalam pelayanan. 以基督的样式里成长，不是以我们在侍奉当中有多高的地位来衡量的， Tetapi dari seberapa rendah hatinya kita dalam mengasihi dan melayani. 但是在于我们在爱里面和服侍里面有多么的谦卑， Bahkan bagi mereka yang menyakiti kita. 甚至我们如何去对待那些伤害我们的人。 Oleh sebab itu ada 2 kebenaran yang akan kita pelajari pada sore hari. 因此，这个下午我们将学习2个真理。 Yang pertama bertumbuh serupa Kristus di dalam hal kerendahan hati. 第一个就是在基督的样式里成长，在谦卑的方面。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita, 上帝的话语告诉我们， sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？” Bila kita ingin bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, 如果我们渴望成长，变得越来越像基督， jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan bukanlah jalan meninggikan diri, 耶稣教导我们的道路不是抬高自己的道路， melainkan jalan merendahkan diri untuk melayani. 而是谦卑自己服侍他人的道路。 Alkitab memberitahu kepada kita Tuhan Yesus menanggalkan pakaiannya. Ini adalah jubah luarnya. 圣经记载，耶稣脱下了他的外衣， Lalu mengambil posisi seorang hamba untuk membasuh kaki murid-muridnya. 然后耶稣就起了一个奴仆的形象来洗他门徒们的脚。 Membasuh kaki murid-murid atau membasuh kaki pada waktu itu adalah pekerjaan budak yang paling rendah. 当时呢，洗人的脚是一个最卑贱奴隶所做的工作。 Yesus bukan kehilangan martabatnya sebagai Tuhan, 耶稣不是失去他作为上帝的尊严， tetapi dia rela menanggalkan kehormatannya demi mengasihi murid-muridnya. 但是他甘愿放下他的荣耀，为了要爱他的门徒。 Mari kita pelajari kebenaran rohani ini. 我们来学习这个属灵功课。 Semakin bertumbuh iman kerohanian kita, 当我们的信心越来越成长的时候， semakin rendah hati kita melayani. 那么我们的服侍的态度就该越来越谦卑， Bukan semakin kita lama melayani, 不是我们semakin lama melayani, 不是我们服侍的越久， semakin kita merasa diri penting.
就越来越觉得自己很重要。 Tetapi kita rela melakukan hal-hal yang kecil yang bahkan tidak ada seorang pun mengetahuinya. 但是我们愿意做那些微小的事情，人家看不到的事情。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saya bersyukur sekali ketika kita memulai perintisan gereja di tempat ini. 我很感恩，当我们要开拓这个地方的时候， Banyak saudara-saudari kita berkorban, 很多弟兄姐妹都牺牲了， melakukan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan, 把自己的最好献给上帝， mendukung pelayanan Tuhan. 支持上帝的服饰。 Ya, dan banyak di antara mereka juga yang tidak kita kenal. 甚至有很多我们是不认识的， Ya, ada yang mendukung dari luar kota. 有的是从外地来支 Ada 持我 yang 们， mendukung memberitahu pada saya, Boksu, jangan beritahu siapapun. 有的支持帮助我们，但告诉我不 Bapak 要 Ibu 告诉 Saudara, 其他人。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ini sebuah penghiburan kekuatan bagi kita. 这对我们来说是安慰的，是鼓励我们 Hingga 的， kita melayani Tuhan dan menaati firman Tuhan. 还有我们可以更殷勤的服侍，去顺服上帝的话语。 Satu persatu Tuhan gerakkan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kita. 上帝会推动许许多多的人来足够我们所需要的。 Kita bisa melihat dan membuktikan ketika kita mendapatkan gedung beribadah di tempat ini. 我们可以自己见证到，当我们得到这个地方， Dan 用来敬拜上帝。 Dan saya hanya mengatakan ini sebuah mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. 我可以说，这对于我来说是一个奇迹。 Semua kita sudah mau sewa di Jalan Sutomo. 其实一开始我们要在加兰苏多莫租一栋楼， Bersama dengan saudara Petrus kita sudah mau pancar. 跟彼得弟兄，我们差一点要还定金了， Sudah beberapa kali mau panjar. 有几次差一点要还定金了， Kenapa sepertinya ada yang menghalangi? 但是总是有许许多多的事情阻拦我们。 Suatu hari saya lihat TikTok. 有一天我看抖音， Ya, bukan berarti saya tidak baca Alkitab ya Bapak Ibu Saudara. 这表示我没有读圣经。 Ketika saya lihat itu TikTok, 当我看抖音的时候， ini ada bahwa gedung ini mau disewa. 我看到这栋楼是被出租的， Saya langsung kirim kepada Peter. 我然后把这件事寄给彼得弟兄看。 Karena Petrus rupanya sudah dapat informasi tentang gedung ini. 原来彼得弟兄也知道关于这栋楼的信息。 Dan akhirnya singkat cerita kita nego gitu ya. 最后呢，我们跟他们谈判， Dan akhirnya kita bisa sewa. 然后最终我们也租下了这栋楼， Dalam waktu yang sangat singkat. 用了仅仅很短的时间。 Sebelum tanda tangan, 我们签字之前呢， kita sudah bawa desainer datang. 我们把设计师带过来 Kita 了， sudah bawa tukang-tukang datang melihat. 有很多工程师，我们也把他们带来了。 Hari ini tanda tangan. 今天我们要签字， Besok sudah puluhan tukang masuk ke sini untuk mengerjakannya. 我们签字之后，隔天很多工人就已经进工开始工作了。 Dalam 2 minggu renovasi, 在装修2个星期内， kita sudah bisa menempati. 我们已经能够在这里崇拜了。 Ya, saya bersyukur banyak pekerja-pekerja yang akhirnya waktu itu juga datang ngepel, lap, dan sebagainya karena debu semua. 我很感恩，当时有很多童工都大家一起的努力来打扫这个地方。 Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin di rumah kita banyak pekerja. 我相信在家里我们其实很多佣人， Tapi di dalam gereja kita bekerja. 但是在教会呢，我们工作是同心合力的。 Ya, kita mengepel, kita menyapu, bahkan juga mencuci WC. 我们扫地、抹地，甚至打扫厕所， Lebih sesuatu hal yang indah. 这是一件很美好的事。 Semua kita sama. 我们是同等的， Hamba Tuhan bekerja. 教牧同工工作， Semua kita juga ikut terlibat di dalamnya. 我们每个人也参与一起的 Ini 工作。 sesuatu pembelajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 这是上帝给予我们的属灵功课。 Merendahkan diri, melakukan hal-hal yang kecil yang bahkan tidak ada seorang pun melihatnya.
谦卑自己做那些渺小的事，即便他人没有看见。 Firman Tuhan juga memberitahu pada kita. 上帝的话语也告诉 Tuhan 我 Yesus 们， membasuh kakinya. Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, 当主耶稣洗完门徒们的脚之后， ia kembali ke tempatnya. 他回到了他的座位。 Mari Bapak Ibu Saudara kita berpikir sejenak. 弟兄姐妹，我们想象一下， Apa maksudnya? 这意味着什么呢？ Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, 耶稣洗完门徒的脚之后， ia kembali ke tempatnya. 他回到他的座位。 Ini sebuah pembelajaran rohani yang sangat penting. 这是一个非常重要的属灵功课。 Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab, setiap kata, setiap kalimat di dalam Alkitab, nas Alkitab pasti punya maksud yang indah yang perlu kita pelajari. 所以，当我们读圣经的时候，每一句话对于我们来说都有它属灵的含义。 Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali ke tempatnya. Itu memberitahu kepada kita Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya bukan memanggil mereka datang ke hadapannya untuk dibasuh. 主耶稣洗完门徒们的脚之后，回到他的座位，意味着主耶稣洗他门徒们的脚，不是叫他的门徒们一个一个来到他的面前， Melainkan Tuhan Yesus yang datang satu persatu di hadapan mereka dan membasuh kaki mereka. 而是主耶稣亲自一个一个的来到他们的面前去洗他们的 Itu 脚。 menunjukkan sebuah inisiatif dirinya, menyatakan kasih yang aktif mendatangi murid-muridnya. 这代表了耶稣对于门徒们的爱是一个积极主动的爱。 Pelajaran rohani apa yang dapat kita pelajari? 我们可以学到什么属灵功课呢？ Orang yang bertumbuh serupa dengan Kristus 在基督样式里成长的人， tidak menunggu dilayani, 不会等别人来服侍他， tetapi dia pergi untuk melayani. 而他自己去服侍他人。 Dia peka akan kebutuhan orang lain 他对他人的需要是很敏锐的， dan dia melangkah melakukannya. 而他迈出脚步去服侍别 Di 人。 dalam kehidupan kita sehari-hari, 在我们每天的生活里， bukan menunggu orang minta maaf kepada dia, 不是等别人来对我们道歉， tetapi dia lebih dahulu aktif mengampuni mereka. 但是我们先去饶恕他人， Bukan menunggu dihargai, 不是等别人尊重我们， tetapi lebih dahulu menghargai. 但是我们先去尊重他人。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mari kita berpikir hari ini datang ke gereja IGC, saya bukan tunggu dilayani. 当我们来到真光堂的时候，我们要想，我们不是等着别人来服侍我们， Saya mau belajar seperti Tuhan Yesus 我要学习像耶稣一样， untuk datang melayani. 是来为了要服侍他人。 Pemikiran ini sangat penting supaya hati kita jangan kecewa. 这样的想法很重要，好让我们的心里不感到失望。 Ada orang datang ke gereja berpikir apa yang gereja bisa lakukan bagiku. 有的人来到教会想，教会会为我做什么事呢？ Sehingga dia datang ke gereja hanya tunggu untuk dilayani. 导致他来到教会只是等别人来服侍他。 Tapi hari ini kita diingatkan. 但是今天我们被提醒， Kita datang ke gereja, kita berpikir apa yang bisa saya lakukan bagi gereja Tuhan. 我们来到教会应该想，我可以为上帝做什么事呢？ Pelayanan apa yang bisa saya lakukan bagi gereja Tuhan. 为上帝的教会，我可以服侍什么呢？ Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 当主耶稣洗他门徒的脚， Kenapa bukan tangan mereka? 为什么不是洗他们的手呢？ Kaki melambangkan bagian tubuh yang kotor. 脚代表了人类肮脏污秽的部分， Perjalanan di dalam dunia ini. 因为我们走过了这世上的红尘。 Yesus sengaja membasuh bagian tubuh yang paling kotor bagi manusia.
主耶稣故意洗对人类来说最肮脏的部分。 Ini memberitahu kepada kita 这件事告诉我们， bahwa kita juga yang bertumbuh serupa dengan Kristus. 我们想要在基督的样式里成长的 Kita 人， dipanggil bukan melayani orang-orang yang menyenangkan, 我们被呼召不是去服侍那些可爱的人， tetapi kita juga akan melayani mereka yang sulit, 我们也去服侍那些很难对的人， mereka yang lemah, 他们软弱的人， mereka yang merepotkan. 他们很难伺候的人。 Tuhan Yesus tahu persis kondisi murid-muridnya satu persatu. 耶稣了解他每个门徒的情况， Tuhan Yesus melayani mereka. 耶稣同样服侍他 Tuhan 们， Yesus memimpin mereka. 主耶稣领导他们， Tuhan Yesus mengajar mereka. 主耶稣教导他们。 Ini sebuah pembelajaran yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka, 在他们的生命中，这是耶稣给他们的属灵功课， yaitu pelajaran hati seorang pelayan. 就是一个仆人的心的功课。 Tuhan lebih tertarik pada siapa kita di hadapannya. 上帝对于我们在他的面前是谁更在意， Bukan pada seberapa besar pelayanan kita di hadapan manusia. 他不在意我们在人的面前的服侍有多伟大。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， pelayanan tanpa kerendahan hati akan mendatangkan kesombongan rohani. 如果我们服侍没有带着谦卑的心，就会导致属灵的骄傲。 Pelayanan dengan kerendahan hati melahirkan berkat rohani. 谦卑的服侍会产生属灵的福分。 Bila hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita sama seperti bertanya pada murid-murid waktu itu. 如果主耶稣今天问我们，好像他问门徒们的问题， Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 我向你们所做的，你们明白吗？ Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐 Tuhan 妹， Yesus mau kita mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan. 主耶稣要我们明白他所做的， Supaya kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan lakukan. 好让我们不浪费他已经做的一切， Di dalam kehidupan keluarga kita. 在我们的家庭生活。 Bila ada perselisihan suami dan istri, 如果夫妻之间发生纷争， mari kita merendahkan diri untuk terlebih dahulu meminta maaf. 让我们谦卑自己，做那位先道歉的人。 Karena perselisihan seringkali terjadi, pasti ada bukan salah seorang yang salah, pasti ada dua-duanya salah. 如果争吵发生的时候，大多数两方都有错。 Di dalam gereja, 在教会， kita juga mau melayani tanpa harus dipuji. 我们在教会服侍，也不盼望别人来赞美我们。 Dalam relasi dengan sesama, 在我们的人际关系， kita semua juga siap mengalah demi memelihara kasih persaudaraan. 为了维护我们弟兄姐妹之间的爱，我们也愿意退让一步。 Ketika kita semua sama-sama pelayan Tuhan, 当我们每个人是上帝的仆人， kita melayani banyak pelayanan. 我们服侍在很多的项目， Kita melakukan banyak pekerjaan. 我们做了很多上帝的事。 Pelayan Tuhan yang lain, kita melihat posisi kita sama, tapi kenapa pekerjaannya lebih sedikit? 如果你们看到有的人的职位和你一样，为什么工作的分量更少呢？ Kalau kita membanding-bandingkan, 如果我们这样对比的话， hati kita tidak akan penuh damai sejahtera. 我们的心里就没有平安。 Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, 但是如果我们看上帝的话 akan 语， memberikan penghiburan bagi kita. 就会安慰我们。 Ada yang diberikan 5 talenta, 有的人得到5两， ada yang diberikan hanya 2 talenta, 有的只得到2两， tetapi juga ada yang hanya 1 talenta. 而有的只得到1两。 Orang yang banyak diberi, banyak dituntut. 得到更多的必须付出更多。 Orang yang diberi 2 talenta, 得到2两的人， Tuhan tidak menuntut mereka mengerjakan 5 talenta. 上帝不会要求他们做5两份的工作， Hanya memiliki 1 talenta. 而那些只有1两的人， Tuhan juga tidak menuntut mereka mengembalikan 2 talenta. 上帝也不盼望他们归还2两。 Engkau dan saya punya talenta yang Tuhan berikan bagi kita. 你和我都有不一样的恩赐， Kapasitas kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita.
上帝给我们每一个人的恩赐， Mari kita kerjakan kapasitas sesuai dengan kemampuan kita. 让我们为上帝服侍，按照上帝给我们的恩赐。 Tapi bila orang memiliki 5 talenta, 但是如果有人有了5两， tetapi dia hanya mengerjakan 2 talenta, 但是他只付出了2两， Tuhan mengatakan engkau ada pelayan yang malas, pelayan yang jahat. 那么上帝就说：“你是一个懒惰又恶的仆人。 Itu artinya dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. ”这代表每个人必须在上帝的面前负上责任。 Bapak, Ibu, Saudara, ini sebuah peringatan bagi kita. 这对于我们每个人来说都是个警告， Kita yang melayani Tuhan tetap bersuka cita. 让每个服侍的人都带着喜乐的 Sehingga 心。 kita tidak membanding-bandingkan. 我们也不要和别人做比较， Kita juga tidak akan iri hati. 我们也不会去嫉妒别人。 Bapak, Ibu, Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， teladan Tuhan Yesus inilah yang menjadi pembelajaran rohani bagi kita. 就是这样，耶稣的榜样成为我们属灵的功课， Sebagai coach bagi kita. 对于我们每个人的经济。 Pertumbuhan rohani yang sejati bukan membuat kita merasa lebih tinggi. 真正的属灵成长不会使我们觉得自己高人一等， Tetapi membuat kita semakin rela turun ke bawah demi mengasihi. 而是使我们愿意降卑自己，为了去爱别人。 Mari Bapak Ibu Saudara kita bertumbuh serupa dengan Kristus bukan hanya di pengetahuan saja. 让我们成长越发的像基督，不只是在知识上， Dengan pertolongan Tuhan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 靠着上帝的帮助，我们实践在我们的每天生活里。 Suatu hari di sebuah desa kecil, 有一天呢，在一个小村庄里， hiduplah seorang pedagang yang cukup dikenal. 有一个略有名气的一个商人， Setiap minggu dia membeli tepung ubi dari seorang ibu tua yang miskin untuk dijual kembali di tokonya. 每一周他会向一位贫穷的老妇人购买地瓜粉，为了在他的店里转卖。 Namun lama-kelamaan pedagang itu kesal 久而久之呢，这个商人觉得很恼怒， karena mendapatkan setiap kali dia membeli 1 kilogram tepung daripada ibu ini kurang 1 on. 因为他计算之后发现呢，每一次他从这个妇人买1公分的粉，总是少了1两。 Dia hitung-hitung kalau beli 10 kilo dia sudah rugi 1 kilo. 他想，如果我买了10公斤，我不就亏了1公斤吗？ Kalau dia hitung-hitung beli semakin banyak dia semakin rugi. 他计算，如果他买的越多，那么他亏的就越多。 Dia merasa dipermainkan oleh ibu tua ini. 他觉得他被这个老妇人遗漏了， Sehingga dengan emosi dia menuntut ibu ini. 他就情绪爆发的控告这个老妇人， Sampai akhirnya masalah ini dibawa di pengadilan desa. 甚至这个事情告上了村里的法 Di 庭， hadapan orang banyak 在众人的面前， dengan suara yang keras dan emosi pedagang itu berkata, 商人用激动的语气说 ibu ini curang. 法官大人，这妇人欺骗我， Ibu ini penipu. 她是一个骗子。 Setiap kali saya beli 1 kilogram tepung, 我每一次买1公斤的粉， pasti kurang 1 on. 一定会少了1两， Saya sudah dirugikan. 我吃亏了。 Semua hadirin yang hadir matanya tertuju pada ibu tua ini. 每个人的目光都专注在那个老妇人的身上。 Ketika ibu ini mendengar perkataan daripada pedagang itu, 当他听到这个商人的话， tubuhnya gemetar, 他全身颤抖， wajahnya pucat, 然后他脸色苍白， tangannya saling menggenggam dengan penuh gugup. 他双手握紧。 Hakim itu bertanya kepada ibu ini dengan tenang. 然后法官就平静地问这个老妇人 Ibu, apakah benar engkau mengurangi timbangan tepung yang kamu jual kepada pedagang itu?：“ 老人家，你真的是偷减了你所卖的粉的重量吗 Ibu itu terdiam sejenak.？” 这个老妇人就静静的， Matanya berkaca-kaca. 然后眼眶充满了眼泪， Suara yang terbata-bata ibu ini mengatakan,
结结巴巴的，他回答了 Pak Hakim, saya sama sekali tidak berniat menipu Bapak itu. 法官大人，我完全没有欺骗这位先生的意思。 Saya bahkan selama ini menganggap Bapak ini pedagang yang baik, yang selalu mau menolong saya. 我甚至一直以来把这个商人当做一个好人，因为他总是想要购买我的地瓜粉。 Mengenai timbangan, 关于秤呢， di rumah saya tidak ada timbangan. 我家里没有秤， Saya ini orang yang sangat miskin, Pak Hakim. 我是一个很贫穷的人， Jadi setiap kali saya menjual tepung, 所以每一次我卖粉的时候， saya selalu membandingkannya dengan beras yang saya beli 1 kilogram dari Bapak itu. 我都是用我从这位商人买来的1公斤大米作为砝码来称重， Dan itulah ukuran saya. 那就是我重量的标准。 Ketika ibu ini mengungkapkan hal ini, 当这个妇人告诉这件事的时候， suasana pengadilan menjadi sunyi sepi. 法庭的气氛变成很寂静， Semuanya terdiam. 每个人不敢说话， Berbeda dengan wajah pedagang itu pucat pasi. 而那个商人的脸变得苍白， Keringat dingin mulai mengalir di keningnya. 冷汗也开始要掉下来了， Karena dia tahu persis. 因为他心知肚明， Timbangan di tokonya dikurangi 1 on. 他店里的秤的确是调少了1两， Dan tanpa disadari, 不知不觉呢， kecurangan akan dirinya itulah yang diungkapkan. 他自己的诡诈被揭露了。 Dan saat itulah orang-orang yang hadir mulai berbisik sana sini. 当时众人就开始议论纷纷， Beberapa orang menggelengkan kepala. 许多人摇摇头， Dan banyak orang bersimpati kepada ibu. 很多人对那个老妇人感到同情。 Singkat cerita, hakim memutuskan. 长话短说，法官判决 Hukuman diberikan pada pedagang yang terbukti curang. 他处罚了那位被证实欺诈的商人， Dan ibu itu dibebaskan. 而那位老妇人被释放。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， kesombongan pedagang itulah yang membuka aibnya sendiri. 那位商人的骄傲揭露了他自己的羞辱。 Ia menghakimi orang lain. 他先审判别人， Tetapi justru kejelekan dirinya sendirilah yang tersingkap. 结果他揭露了他自己的丑陋。 Sebaliknya kerendahan hati dan ketulusan ibu tua ini 相反，这位老妇人的谦卑和诚意 membuat banyak orang bersimpati kepadanya. 赢得了众人的心。 Ibu ini tidak membela diri, 这老妇人没有为自己辩解， tapi kebenaranlah yang tersingkap pada waktu itu. 但是真理最终为她说话。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kadangkala tanpa kita sadari, 有时候不知不觉， kesombongan kita itulah yang membuat kita mudah menghakimi. 我们的骄傲使我们很容易去论断别人， Sampai-sampai kita lupa memeriksa diri kita sendiri. 甚至导致我们忘了审查我们自己。 Sedangkan kerendahan hati tidak perlu banyak pembelaan. 而谦卑不需要很多的辩解， Karena kebenaran daripada Tuhan akan membela orang-orang yang tulus. 因为上帝的真理会为那些诚心的人辩护。 Sama seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 就好像主耶稣为他的门徒们洗脚， Kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan sebuah kelemahan. 主耶稣所做的这些谦卑的行动，不是一个软弱， Justru di sanalah Kristus dimuliakan melalui hidup kita. 而透过这样的行为，耶稣得着荣耀。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mari kita yang melayani Tuhan. 我们每个服侍上帝的人， Tumbuh serupa dengan Kristus. 让我们成长越发像基督， Kita semakin giat melayani. 我们越殷勤来侍奉 Kita 上 semakin 帝， juga belajar rendah hati. 我们也学习越来越谦 Semakin 卑。 lama kita menjadi orang Kristen, 我们成为基督徒越久， semakin banyak pengetahuan firman Tuhan yang kita sudah peroleh. 我们得到越多知识，
semakin banyak mujizat-mujizat yang telah terjadi dalam kehidupan kita, 在我们的生命里发生越多的奇迹， semuanya itu Tuhan ingin beritahu pada kita, jadilah pribadi yang rendah hati. 这一切上帝都要告诉我们，成为一个谦卑的人。 Ini poin pertama. 这是第一个，第一 Poin 点。 yang kedua, 第二点， bertumbuh serupa Kristus dalam paradigma yang baru. 在基督的样式里成长，在新的眼光或者典范的方面。 Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 memberitahu pada kita. 约翰福音13章13到15节告诉我们， Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。 Bapak Ibu Saudara, para rasul menyebut Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka. 亲爱的弟兄姐妹，门徒们称耶稣为夫子，为他们的主。 Pengakuan daripada para rasul ini juga adalah pengakuan daripada kita yang percaya pada Tuhan Yesus. 门徒们所承认的，也是我们身为信徒所承认的。 Kita menyebut Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita. 我们称主耶稣为我们的老师，我们的上帝。 Namun pengakuan ini tidak akan diuji pada saat kita berada di tengah-tengah orang-orang yang baik-baik saja. 但是这样的承认，当我们处在好的情况和氛围当中，是不会被考验的。 Melainkan saat kita berhadapan dengan orang-orang yang melukai, menyakiti, bahkan memusuhi kita. 但是当我们处在那些伤害我们、反对我们或者敌对我们的人当中，我们就会被考验。 Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, 主耶稣很清楚的说 kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat.：“ 你称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。” Yesus tidak menolak gelar kehormatan yang diberikan oleh para rasul kepada dirinya. 耶稣没有否认门徒们所称他的这一切， Tetapi sesuatu yang mengejutkan adalah 但是非常惊人的一件事， sebagai guru dan Tuhan 作为一个夫子和 yang 主， menanggalkan pakaiannya, 他脱下了他的外衣 ia， berlutut di kaki mereka satu persatu 他俯伏在他们的脚前， dan membasuh kaki mereka satu persatu. 也一个一个的为他们洗脚。 Tuhan Yesus mengubah paradigma tentang siapa yang layak dilayani. 主耶稣改变了谁配得被服侍的典范。 Pada umumnya guru berada di posisi yang lebih tinggi. 按照通常的逻辑，老师的地位更高。 Secara logika muridlah yang melayani guru. 按照我们自己的逻辑，应该是学生服侍老师， Bukan sebaliknya. 而不是相反。 Tetapi Yesus membalikkan paradigma ini. 但是耶稣颠覆了这个典范， Dia adalah sang guru dan Tuhan. 他是主，他是上帝， Justru turun membasuh kaki muridnya satu persatu. 他竟然屈身谦卑自己，一个一个的为门徒 Tuhan 们洗 Yesus 脚。 sedang mengajarkan ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah bukanlah masalah posisi. 耶稣教导我们，在天德里伟大的衡量的标准不是地位， Melainkan kerelaan untuk merendahkan diri melayani. 而是愿意谦卑自己服侍他人。 Mari kita memperhatikan perbedaan kondisi yang dihadapi dalam dunia ini. 让我们来观看我们世界所面对的事。 Di dunia orang yang berkuasa ingin dilayani. 在世界里有权势的人想要被服侍， Di dalam Yesus Kristus, 在基督里， orang yang bertumbuh justru rindu melayani.
信心成长的人反而渴望去服侍 Hari 人。 ini kita sebagai pengikut Kristus, 今天我们成为跟随主的人， kita melayani bukan karena gereja butuh kita melayani. 我们服侍不是因为教会需要人服侍， Hari ini kita melayani 今天我们服侍， oleh karena engkau dan saya butuh melayani. 因为你和我需要服侍。 Ketika kita mengerti bahwa aku adalah pribadi yang butuh melayani, 当我们意识到我们是需要服侍的人， sehingga membuat engkau bisa bertahan di dalam segala keadaan untuk melayani. 使我们能够在任何情况之下都坚持的服侍上帝。 Tuhan Yesus membasuh semua kaki murid-muridnya, tidak ada kecuali. 主耶稣洗了所有门徒们的脚，没有一个是例外的。 Petrus yang akan menyangkalnya. 彼得将要3次不认他， Tuhan Yesus mendatangi dia dan berlutut membasuh kaki Petrus. 耶稣来到他的面前，跪下洗了彼得的脚。 Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. 耶稣也知道犹大将要出卖他， Tuhan Yesus datang juga ke kaki Yudas Iskariot, berlutut dan membasuh kaki daripada Yudas Iskariot. 耶稣也来到犹大的面前，跪下为犹大洗脚。 Tuhan Yesus juga tahu pada saat dia di atas kayu salib, murid-muridnya semuanya satu persatu akan meninggalkan dia. 耶稣也知道，当他被钉十字架，他每一个门徒都要离弃他。 Tuhan Yesus mendatangi mereka satu persatu berlutut membasuhi kaki mereka. 但主耶稣来到他们的面前，一个一个的为他们洗脚。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus tahu siapa yang akan melukainya. 主耶稣知道谁会伤害他， Tuhan Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dan membuat dia menderita. 主耶稣知道谁会出卖他，使他痛苦。 Tuhan Yesus tetap membasuh kaki mereka. 但是主耶稣仍然洗他们的脚。 Inilah teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. 这就是主耶稣在我们的生命中所树立的榜样。 Saya tidak tahu ketika Anda mengerti kebenaran ini, 我不晓得，当你明白这个真理， bagaimana perasaan Anda. 你们的感觉如何呢？ Tetapi bagi saya pribadi ini sesuatu yang luar biasa, memberikan saya kekuatan untuk tetap bisa melayani. 但对于我个人来说，这是一个很奇妙的事，它给予我能力，能继续的侍奉下去。 Sekalipun saya tahu orang ini suatu hari akan melukai saya, 即便我知道这个人有一天会伤害我， saya tetap mengasihi dia. 我仍然爱他。 Suatu hari mungkin orang ini akan mengkhianati saya. 有一天，这个人可能会出卖我， Saya tetap akan mencintai dia. 但是我仍然会爱他， Karena ini adalah teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kerohanian kita. 因为这是主耶稣在我们属灵生命中所树立的榜样 Ini。sesuatu pelajaran yang tidak mudah untuk dilakukan. 这是一件很不容易做到的功课， Tetapi kita harus belajar melakukan. 但是我们一定要学习做到， Karena Tuhan Yesus sendiri pun melakukannya. 因为主耶稣也是这样行。 Kasih Kristus bukan karena kasih yang memilih-milih. 主耶稣的爱是不偏待的， Kasih Kristus tidak menunggu orang layak. 主耶稣的爱也不等人配得。 Ia mengasihi mereka yang akan melukainya. 他爱那些将要伤害他的人。 Ini juga sangat menegur setiap kita. 这件事也指责了我们每个人。 Kita seringkali hanya mau melayani orang yang baik kepada kita. 我们每次总要服侍那些善待我们的人， Tetapi kepada orang yang sulit mengasihi, kita sulit mengasihi orang yang menyakiti kita. 但是我们很难去爱那些伤害我们的人。 Pada zaman itu ada sebuah prinsip hukum kehidupan. 在那个时代有一个生命的原则， Mata ganti mata, 就是以眼还眼， gigi ganti gigi. 以牙还牙。 Kasihilah mereka yang mengasihimu. 爱你的邻是爱你那些爱你的人， Bencilah musuhmu. 恨你的仇敌。 Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih tinggi.
但是耶稣教导我们更高的标准， Kasihilah musuh. 爱你的仇敌， Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. 要善待那些恨你们的人。 Inilah ciri daripada murid Kristus. 这就是基督门徒的标志， Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 不是以恶报恶， Membalas kejahatan dengan kasih. 但是以爱报恶。 Bapak, Ibu, Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， mengasihi orang baik itu sesuatu yang sangat mudah. 爱那些对我们好的人是一件很容易的事， Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita, ini adalah cerminan teladan Kristus. 但是爱那些伤害我们的人，才能反映出耶稣的榜样。 Firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita. 上帝的话语告诉我们， Tuhan Yesus tidak hanya memberikan teladan, 主耶稣不单单为我们树 tetapi 立榜 dia juga 样， memberikan perintah. 但是他也给了我们命令， Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 你们也当彼此洗脚。 Ini memberitahu pada kita bahwa teladan Kristus bukan untuk dikagumi saja, 这告诉我们，基督的榜样不是给我们仰慕的， tetapi dilakukan di dalam kehidupan yang nyata. 而是要在现实生活里实践出来的。 Tumbuh serupa dengan Kristus itu artinya 在基督的样式里成长，意味着 mau melayani tanpa pilih kasih, 愿意不偏待的去服侍他 mau 人， mengasihi tanpa menunggu orang layak dikasihi, 愿意爱人不等人配得去爱， mau berbuat baik bahkan kepada orang yang melukai kita. 甚至愿意善待那些伤害我们的人。 Ini perkara yang mudah? 这是一件容易的事吗？ Ini bukan perkara yang mudah. 这不是一件容易的事。 Ini hanya mungkin bila kasih Kristus sungguh hadir di dalam kehidupan kita. 只有主耶稣的爱在我们的生命中，我们才能实践这样的事。 Tuhan Yesus juga ingin kita bertanya di dalam hati kita masing-masing. 今天主耶稣要我们问我们自己， Apakah kita selama ini hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? 我们一直以来是否只爱那些爱我们的人呢？ Apakah kita hanya mau melayani orang yang memperlakukan kita dengan baik? 我们是否只愿意服侍那些善待我们的人呢？ Bagaimana sikap kita terhadap orang yang melukai kita? 对于那些曾经伤害我们的人，我们对他们的态度又如何呢？ Mari kita baca bersama-sama quotes ini. 我们来读这个引言。 Ada quotesnya? Oh, bukan ini ya. Oke, baik, saya bacakan saja. Bertumbuh serupa Kristus bukan diukur daripada seberapa rohani kata-kata kita. 在基督的样式中成长，不在于我们的言语有多属灵来衡量， Tetapi dari seberapa besar kasih kita kepada orang yang paling sulit kita kasihi. 而是在于我们对那些最难爱的人能付出多少爱来衡量。 Nah, ini teladan yang patut kita teladani. 这就是我们应该学习的榜样。 Bertumbuh serupa Kristus bukan diukur daripada seberapa rohani kata-kata kita. 在基督的样式中成长，不在于我们的言语有多属灵， Tapi dari seberapa besar kasih kita kepada orang yang paling sulit kita kasih. 而是在于我们对那些很难爱的人能付出多少爱来衡量。 Saya mau menutup renungan ini dengan sebuah kesaksian yang nyata. 我要用一个真实见证来做结尾。 Beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di sebuah gereja, 几年前，当我在一间教会服侍的时候， setiap tahun kami mengadakan KKR di sekolah-sekolah. 每一年我们都会在学校举行布道会， Minimal 1 tahun 2 kali. 至少1年2次。 Setiap kali melayani lebih kurang 50 sampai 60 sekolah. 每次我们服侍了50到60间的学校， Ada satu sekolah. 有一间学校， Ini adalah sekolah Kristen. 这是一个基督教的学 Yang 校。 selama ini mengikuti KKR yang kita lakukan.
每次都有参加我们举行的布道会。 Suatu hari ada seorang kepala sekolah di sekolah itu 有一天呢，那个学校的校长 tidak mengizinkan kami mengadakan KKR di sekolahnya. 不允许我们在他的学校举行布道会。 Adalah sekolah Kristen. 这是基督教的学校。 Kalau sekolah non-Kristen memperlakukan kami demikian, mungkin kami bisa mengerti. 如果那是一间不是基督徒的学校，我们还能够明白。 Padahal koordinator sekolah itu sudah menyetujuinya. 其实那个学校的协调员之前已经批准了， Oleh sebab itu ingin mengetahui apa yang terjadi. 所以我很想知道到底发生了什么。 Akhirnya saya pergi ke sekolah itu. 我到了那间学校， Saya hendak menjumpai kepala sekolah itu. 我想要见那位校长。 Saya melihat dia. 我看见他， Dia juga melihat saya. 他也看见了我， Tapi dia berusaha menghindari saya. 他试图要避开我， Sehingga saya tidak bisa bertanya mengapa dan apa yang terjadi. 甚至我不能问他到底发生了什么事。 Singkat cerita, saya masuk ke dalam kantor koordinator. 长话短说呢，我到那个协调员的办公室， Ada seorang ibu menjadi koordinator di sekolah itu. 有一个妇女在那个学校是协调者， Ibu ini adalah ibu yang sangat mendukung pelayanan kita. 她很支持我们的 Dan 服 dia 侍， mengetahui hal ini. 她知道了这件事， Dia sendiri yang meminta maaf kepada saya. 是她自己向我道歉。 Saya pada waktu itu juga tidak bisa menerima kenapa ibu ini yang tidak bersalah yang minta maaf kepada saya. 我也不明白她没有做错，为什么是她向我道歉呢？ Tapi saya belajar ibu ini meneladani Tuhan Yesus. 但是我知道这个妇女是以耶稣作为她的 Yang 榜样， menanggung kesalahan daripada bawahannya dan meminta maaf pada kami. 她承担了他人的错误，并且对我们道歉。 Singkat cerita beberapa bulan kemudian, 长话短说呢，几个月后， sekolah ini mengidap sakit kanker 这位校长患上了癌症， dan bahkan tidak bisa lagi datang ke sekolah untuk bertugas. 甚至不能来到学校做工。 Setelah berbulan-bulan kemudian, 几个月以后， saya mohon kepada seorang kepala sekolah yang lain 我祈求其他的校长， supaya saya diizinkan membesuk kepala sekolah yang sakit ini 好让我可以去探访这位生病的校长， dan diatur waktunya. 问他是否可以安排时间。 Dan ketika saya membesuk kepala sekolah itu, 而当我探访这位校长的时候， lihat kepala sekolah itu terduduk di kursi, 我看他坐在椅子上， badannya menguning, 他的身体已经发黄了， membengkak. 他的腹已经肿胀了。 Dan pada saat dia melihat saya, 当他看到我的时候， di dalam mulutnya terus berkata, minta maaf, minta maaf. 他的嘴里一直念对不起，对不起。他甚至流下了 Pada 眼 saat 泪。 itu saya juga tidak bisa lagi mengendalikan diri. 当时我也不能控制我的情 Dan 绪， saya langsung memeluk dia. 我抱着他。 Dan pada saat saya memeluk dia, 当我抱着他的时候， menangis semakin terisak-isak 他就哭得越大声。 dan mengatakan minta maaf, minta maaf. 他一直说对不起，对不起。 Dan saya mengatakan saya sudah ampuni, sudah menerima permohonan maaf. 我对他说我已经原谅你了。 Sebenarnya saya tidak menyimpan sakit hati kepada dia. 其实我的心里对他没有 Saya 任何的 tidak 苦毒， menyimpan kepahitan. 我心里没有苦毒， Saya tetap mengasihi dia. 我仍然爱他。 Kehadiran saya membesuk dia itu juga adalah wujud saya mengasihi dia. 我探访他也是代表我是爱他的。 Singkat cerita, 长话短说， beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia. 几个月后呢，他就去世了。 Tuhan memberikan kesempatan bagi saya memimpin ibadah memorialnya. 上帝给了我机会来带领他的追思礼 Saya 拜， berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya. 我尽力服侍到最好， Dan bahkan sampai ke pemakaman. 甚至他的安葬礼拜。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ini adalah sebuah kesaksian yang nyata. 这是一个真实的见证。 Dan saya yakin dan percaya setiap kita
hidup dalam dunia juga pernah mengalami kondisi-kondisi yang hampir sama. 我相信我们在座的每个人也曾经经历类似的经 Ketika 历。 kita dilukai, 当我们的心受到伤 secara 害的时候， manusia kita selalu ingin menjauh dari orang itu. 从人性的角度，我们想要避开那个人， Tetapi kemurahan daripada Tuhan 但是上帝的怜悯 meminta kita mengampuni dan mengasihi. 要我们饶恕他们，爱他们。 Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita. 因此，今天上帝的话语告诉我们， Seperti kalimat yang kita coba perhatikan ini. Mengampuni bukan karena kita sanggup, 就好像这句话，我们饶恕不是因为我们有能力， mengampuni bukan karena kita mau, 我们饶恕不是因为我们想要， mengampuni oleh karena Tuhan sanggup 我们饶恕是因为上帝有能力， dan Tuhan mau kita melakukan. 而且上帝要我们这么做。 Inilah alasan kita mengapa kita mengampuni. 这就是为什么我们必须饶恕的理由。 Kita mengampuni bukan karena kita sanggup. 我们饶恕人不是因为我们自己有能力， Kita mengampuni bukan karena kita mau mengampuni. 我们饶恕也不是因为我们自己想要去饶恕， Kita mengampuni karena Tuhan mau, Tuhan sanggup supaya kita bisa mengampuni. 我们饶恕是因为上帝他自己有能力让我们饶恕， Dan Tuhan mau kita melakukan. 而且上帝也要我们这么做。 Inilah teladan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk dilakukan. 这就是主耶稣所树立的榜样，好让我们可以实行出 Tuhan 来。 Yesus membasuh kaki murid-muridnya, 主耶稣为他的门徒洗脚， termasuk kaki mereka yang menyakiti dan mengkhianati dirinya. 包括那些伤害、背叛他的人的脚。 Saya mengharapkan teladan Tuhan Yesus ini tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. 我希望主耶稣的榜样在我们的生命中不是突然的， Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bertumbuh serupa Kristus, 但愿圣灵帮助我们在基督的样式里成长， mengasihi dan melayani, 去爱、去服侍， bahkan kepada mereka yang melukai kita. 甚至对那些伤害我们的人。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ketika kami bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus, kami mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan. Dan Tuhan tolong kami ketika kami meneladani untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika kami melihat kemampuan kami sangat terbatas. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau juga akan memampukan kami dan mau kami melakukannya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari memberkati setiap kami. Untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk melayani dengan penuh kerendahan hati. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.